Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah betul perkataan yang dikenakan? Barangkali yang dikatakan, kata yang dikatakan, ya, kita tak sebut yang dikatakan apa. Adakah betul kata mana kata nya? Ijma' ulama atau ijma' tu kata dah bagi badar situ. Betul ke tak kataan ni? Ada perkataan ini, iaitu ijma' ulama empat mazhab tidak bid'ah hasanah. Barangkalinya tidak ada bid'ah hasanah. Betul ke tak? Ijma' ulama empat mazhab tak ada bid'ah hasanah, dengan dalil hadis kullu bid'atin dhalalah wa in ra'an nas hasanah. Hadisun hasanun. Maka berlawan dengan kata disebut oleh Syekh Imam Abu Muhammad Ibnu Abdissalam rahimahullah fi kitabih Al-Qawaid. Innal bid'ata ala khamsati aqsam, wajibah wa muharramah wa makruhah wa mustahabbatin wa mubahah. Maka berkata Ibn Hajar fi Fathil Mubin pada syarah qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu jatuh ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwal bid'atu dhalalah. Wa ma uhditha wa ma ahdatha jatuh wa ma uhditha minal khair wa lam yukhalif syai'an min dhalika fa huwal bid'atul mahmudah. Wal hasil al bid'atu muttafaqun ala nadbiha. Intaha. Soalnya harap bapa beri jawapan dengan penerangan yang nyata. Dia nyata tu je dua. Syarat nak bernyatanya kena suara derah. Dia nyata pak kita telinga dengar, telinga tak ada sakit. Kalau telinga sakit dalih juga, tak nyata juga. Dia kena dua belah. Orang bergoyak kena witerai. Tu suara derah. Maksud suara derah witerai. Kalau orang bergoyak ni suara derah dah, tapi dia tak boleh terai juga. Tak ada juga. Pak kita berdengar telinga sakit, kita duk nak kok kata bid'ah ni tak ada. Pasal aku nak faham, tak usah royak derah mana pun dia tak jadi dah, tak terai dah. Dia tak terai dah, dia nak kok dia, nak kok aku. Cara kita nak faham, nak apa? Kita hak kita bila kita dengar ni, kita kena ada insaf. Kita letak diri kita sama tengah. Kita tak ada wahbi, kita tak ada orang mana aku nak dengar hak mana betul. Tu baru boleh jadi. Kalau nak terai, tak terai di atas orang beri pula. Orang beri pula dia pun dia kena faham, dia kena tahu cara hak betul lagu mana. Dia kena tahu perkara hak betul lagu mana. Kalau dia tak rakab, tak tahu perkara betul lagu mana, dia nak royak hak dia ya. Bila dia nak royak hak dia saja, tak terai juga. Sebab apa? Orang hak dengar ada kemeskilan orang dengar, dia tak jawab. Dia rasa nak tanya, tak boleh. Dia tak buka peluang we tanya misalnya. Kalau buka peluang pun masa tak ada. Jadi hak ada soalan di dalam hati, duk ragu-ragu tu tak ada terjawab. Terai tak terai. Dia kena hak mana soalan ada boleh jawab, boleh jadi terai, jawab boleh jadi lepas sungguh, tak ada muskil. Tak apa. Tu je baru orang panggil terai. Bahak ni tak tahu berapa kali terai dah.
Tubik habis dah lek perut. Tubik remang kalau remang terai-terai lagi tak tubik remang. Tak ada, tak nak terai dah. Lepas tu tak terai lagi tu gak. Ya ada penyakit lek mana tak tahu. Buat mau balik orang terai ni tak pandai terai. Buat mau balik orang berdengar tu ada sakit telinga, sakit kepala, ya tak boleh terai. Tu asal kaedah dia duduk situlah. Sama dia masalah ni cuba kita klik kepada soalan. Bagi ambo lah, ambo sudah beri keterangan berasa jelas dah. Bagi kita, bagi orang awam tu habis jelas. Bagi orang awam dia habis dah soalan. Ya nak soal betul mana lagi? Ambo duk pergi ni tak ada demo nak soal, tak ada soal dah. Apa tak ada soal tu makna terai dah tu. Sehingga setengah tepat ambo gitu. Ambo terai. Allah, tengah tepat dia. Baru duk royak lagu ni. Apa tak royak dulu-dulu ya tahu. Kalau royak dulu pun sudah dah. Tu nak royak terai siapa tangga tu dah. Memang ada itu. Allah, berapa baru duk royak lagu ni lon ni. Kalau royak lagu ni dulu pasal sudah tak kena duk kecek dah ya kata. Bila kelimah tu ambo reti kata orang tu terai dah tu, cerak jilah dah tu. Maka salah dah, betul dah. Tu mana terai panggil. Dia boleh orang panggil qanaah. Kita boleh mengikna, memuah hati orang pendengar tak ada soalan. Ada soal cuba soal tengok. Ada terlekat betul mana. Tengok dia kata betul ke tak? Kata ijma' mazhab Pak tidak ada bid'ah hasanah tu betul ke tak? Dia nak betul kok mana? Ya betul tak betul dia tengok di atas orang dakwa tu dulu. Orang hak dakwa tu kata bid'ah tu hak ijma' tu bid'ah lagu mana? Dia duk peling betul kata bid'ah tu. Bid'ah tu gopo bid'ah? Duk mai kelimah bid'ah tu. Ya kita tak boleh betul mai betul kelimah bid'ah tu. Berarti pengertian bid'ah. Apa dia pengertian bid'ah? Pengertian bid'ah ada yang diijma' di atasnya kata tak ada bid'ah hasanah, betul? Itu satu pengertian, satu makna bid'ah. Ada pengertian bid'ah, makna bid'ah yang tidak ijma' ulama padanya, bahkan salah pula dihukum bid'ah dengan itu satu pengertian. Lagu tu tak terai cakap tu. Tak terai. Apa-apa? Duk pening. Hak tu nak tanya tak berani. Apa-apa? Takut orang kata bodoh telajak orang duk royak tak erti. Yang nak tanya tu saya takut orang kata dia bodoh telajak. Kadang kita orang kampung ya, ambo lagu tu juga. Supo ya, engkau orang belaka. Dah duk ngaji-ngaji nak tanya-tanya hak rendah-rendah takut orang kata bodoh telajak. Tak erti lagi. Takut nak tanya. Bahkan duk itu dulu duk ngajahi itu. Hak tu hak kita. Duk ngata erti. Apa mari penyakit? Siap. Rugi tak tanya itu. Ya duk lagu tu ya duk. Susah juga. Itu maknanya ya begitu. Kalau itu ini orang panggil saja ni panggil satu cara buat we orang awam, buat we orang kita hak tak erti ni. Kita orang tak erti jadi pening. Oi, serabut perut aku. Pening weh. Hak ni kata ada bid'ah hasanah, hak ni kata mazhab Pak tak ada bid'ah hasanah ijma'. Dia je pening. Dia kena terai molek. Terai we molek. Hak demo duk kata bid'ah tu. So dia duk kata bid'ah juga tu ni. Bid'ah buat hak Nabi tak buat. Buat hak sahabat tak buat. Itu bid'ah. Tak ada. Lepas tu bila yang mari pula bid'ah ni ijma' ulama tak ada hak kata hasanah. Yang mari gabung dua tu, nyegi hipung dua tu yang panggil. Itu tak betul. Itu tak betul.
Kalau kata buat hak Nabi tak buat tu bid'ah, tak apa, hak tu satu tajuk suku. Bila kata ijma' ulama kata tak ada bid'ah hasanah, hak ni tajuk suku pula. Semula pula tak hukum kait dengan hak nun. Hak ni hak kata buat hak Nabi tak buat itu dipanggil bid'ah. Hak tu tidak ijma' takrif tu, tidak sepakat tiba ke takrif tu takrif yang salah. Tak betul. Hak ijma' ulama kata tak ada bid'ah hasanah iaitu bid'ah syar'iyyah. Hak tu ijma'. Bid'ah syar'iyyah ijma' ulama tak ada seorang ulama, bukan mazhab 4, mazhab 80. Mazhab bukan 4, 80 mazhab lebih. 80 mazhab ijma' kata bid'ah syar'iyyah itu tak ada hak hasanah. Dia kena faham situ. Dia kena makin masa sejak baru terang. Tidak tak terang. Moga menebah pokok kayu besar ke, bukan menebah rupuk. Rupuk apa gila tu. Ni nak balik, nak buat tunggu, nak apa. Banyak nak tunggu jadi banyak. Lepas tu tunggu dia bos keru pula nyata hebang kau tu. Payah nak pergi tebah tu habang ada tengah jalan, kena buat bang dulu. Buat tu susah sikit. Bid'ah yang ada dua. Bid'ah syar'iyyah. Bid'ah syar'iyyah, bid'ah pada syarak, yakni hak Tuhan panggil bid'ah, hak Nabi panggil bid'ah. Hak Tuhan kata salah buat benda tu, Nabi kata salah. Hak tu tidak khilaf ulama kata dalalah, tidak khilaf ulama kata tak ada hasanah, tak ada bid'ah syar'iyyah hak hasanah. Sebab Nabi kata sendiri kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Iyyakum wa muhdatsatul umur, jagalah kamu, beringatlah kamu akan perkara-perkara yang baru direka. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu sesat. Nabi berkecek kullu bid'atin, inna kulla bid'atin, itu tengok-tengok riwayat dah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Satu riwayat dalam Imam Ahmad dia kata kullu muhdatsatin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Tiap-tiap benda baru direka itu ialah benda yang sesat. Tiap-tiap benda yang sesat ialah bid'ah. Tiap-tiap bid'ah ialah sesat. Pada kesimpulannya kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah ialah sesat. Nabi kecek bid'ah tu bid'ah gapo? Bid'ah lughawiyah ke bid'ah syar'iyyah? Atau kena tahu situ-situ kena faham. Bid'ah lughawiyah ke bid'ah syar'iyyah? Tu pun kita tak faham lagi. Lughawiyah syar'iyyah kita tak erti lagi. Atau nak pergi terang habis tu kata nak pergi tebal hak ni, hak halus ni kau ni kena tebah dulu. Gapo bid'ah? Apa maksud lughawiyah syar'iyyah? Nak pergi kita faham sungguh. Bakal lebih faham baru faham ya. Lepas tu nak ingat dak lagi, nak boleh royak kau orang dak lagi baru reti. Aku cerah dah baru yakin. Aku nak royak kamu tak boleh gelak pula. Aku cerah dah ni. Baru nak royak kamu matahari jatuh. Tak tahu ke apa. Tu ya pula ya situ. Lughawiyah ni bangsa lughah di segi bahasa Arab. Bila tu lughawiyah bahasa Arab. Bahasa Arab boleh bila kata bid'ah apa makna dia bahasa Arab. Supaya kita kata bahasa kita kata lembu. Gapo lembu? Orang Arab tak erti ayat lembu. Ya tidak? Aku nak beli lembu pun sekar. Dia wah. Dah. Kopo ni. Dia tak tahu apa lah dia. Kena tahu lembu pada lughah gapo, bahasa Melayu gapo lembu. Gitu bid'ah di dalam bahasa Arab gapo dia bid'ah. Tu kena orang panggil bid'ah lughawiyah. Gambar dia
Nabi kecek sini tiap-tiap bid'ah. Bid'ah lughawiyah ke bid'ah hak hukum syarak panggil bid'ah. Hak kata sesat dia. Kena faham bid'ah lughawiyah ke apa dulu baru nak boleh tahu kata Nabi cakap ni ke apa. Bid'ah lughawiyah ialah benda yang direkakan. Tu bid'ah lughawiyah. Benda tak ada dulunya, lepas tu kita baru buat, reka buat. Kenari ada tak? Masa dulu tak ada. Ada kenari buat dengan buluh, ikat dengan rotan. Tak ada. Untuk buat biko padi panggil kenari ada tu. Kenari panggil. Lepas tu lenja, bakal lenja. Lepas tu dalam lenja tu bor karung. Lepas tu dalam padi tu dalam karung bor padi. Lepas tu kita pikul. Lepas tu besi orang kita panggil besi kenari kereta tu, kita panggil besi kenari kereta kan. Kerana supaya kenari kita dia muat kiyak. Dia panggil kenari. Misalnya dulu tak ada, lepas tu mari buat. Kenari tu nama dia bid'ah. Benda dulu tak ada baru kita reka buat. Tom yang ada tak dulu tom yang? Tak ada dulu singgah. Dulu singgah ya. Singgah lepas tu awak ke mana? Puas dah makan singgah weh. Terakhir kita go masa ubah dulu serang dengan kuah lepas tu apa ni bawai besar ya. Terabuh buat tu masa sikit. Lepas tu ambil daun 5 buruk bubuh boh. Jadi weh. Jadi ya jadi reka so jadi timbul nama tom yang pula singgah tu juganya. Ubah sikit jadi tom yang. Jepung hatta mutu mari tayar 2. Kita tambah sutil lek tepi pula. Jadi caloli pula dah. Itu panggil kita reka tambah dulu tak ada. Panggil buat tambah situ. Reka. Itu nama dia bid'ah. Coli itu bid'ah. Bid'ah orang negeri sia. Dia panggil. Itu panggil pada lurah. Tu bid'ah pada lurah. Tiap-tiap benda reka nama dia bid'ah. Dulu tak ada, kita buat baru. Kamar dia bila Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah itu sesat, Nabi kandak pada lurah ke Nabi kandak pada syarak. Hak hukum di sini dia supaya kata wajib di atas orang Islam semaya 5 waktu. Allah fardu di atas aku dan di atas umatku semaya 5 waktu. As-solah. Solah ni solah pada lurah ke solah pada syarak? Pada lugah solah makna doa. Yang ni maknanya orang kita ni kena berdoa 5 kali sehari ke? Dah, situ bila Nabi bercakap solah pada syarak. Semaya hak syarak panggil semaya, hak Tuhan panggil semaya, Nabi panggil semaya hak mana? Kena kepada takbir, niat, lepas tu baca Fatihah. Semaya tu banyak tu orang panggil semaya pada syarak. Bila Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah dhalalah, Nabi kecek dengan lidah dia tentu bid'ah pada syarak. Sebab apa? Satu, kalau bid'ah pada lurah, Nabi tak boleh buat apa. Tak boleh tambah, tak boleh buat apa perkara. Kena pakai hak dulu sebab bila reka dhalalah. Tak boleh kena pakai baik dulu, tak boleh reka. Pada Nabi tak ada reka dalam hidup dia. Rumah kena buat baik, rumah baik dulu. Nak naik kuda pun kena naik baik dulu. Tak boleh ubah perkara dah. Dia reka dhalalah. Bila reka dhalalah. Berapa banyak Nabi sendiri reka, sahabat diri reka. Cara hidup dia berubah. Banyak berubah cara makan. Siapa kah hari ni dia berubah? Kipak tu kita lah. Orang Arab je berubah dia panggil. Dulu makan tamak. Dulu benar yang makan tamak. Selepas pada tu bila banyak gandum, yang makan gandum, yang makan roti, dia panggil berubah. Sebab beras tak ada. Lah ni dia berubah dah. Beras masuk negeri dia, dia makan nasi katik lah ni. Bahkan nak sama banyak dah, nak banyak nasi dah. Nak benar sunnah kita dah dengan sunnah dia. Dia panggil. Tu bagi benda bid'ah belaka. Hal tu tak boleh jadi kehendak Nabi, ittifaq dah. Nabi kandak di situ kan mungkin bid'ah syar'iyyah. Sebab itulah kena menentu takrif bid'ah syar'iyyah.
Situ kena menentu. Apa takrif bid'ah syar'iyah? Ada. Bid'ah syar'iyah itulah hak kata ittifaq ulama, ijma' ulama, tidak ada hasanah. Tak berlawan dak dengan Ibn Hajar kata, tak berlawan dengan Imam Syafi'i kata, tak berlawan dengan Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam yang kata dalam kitab dia Al-Qawaid, dia membagikan bid'ah kepada 5. Ada bid'ah hak wajib, ulama terima belaka. Imam Sa'duddin At-Tabtazani yang nak sebut syarah di permulaan syarah dia, syarah Aqaid Nasafi tu, dia buat mari dia kata tentang ilmu kalam, ilmu usuluddin ni, walaupun Nabi tak ajar sekalipun, tapi ini benda yang bukan benda yang masuk dalam benda agama. Tak boleh nak kata bid'ah, tak boleh kata bid'ah. Yakni tak boleh kata bid'ah, bid'ah syar'iyah. Ya bang, tak boleh panggil bid'ah pada syarak. Semua ilmu ni bid'ah belaka. Ilmu nahwu bid'ah, ilmu hadis bid'ah. Ada tak hadis hasan, hadis sahih pada masa Nabi, pada masa sahabat? Ada. Ilmu hadis ni mari timbul lepas pada 100 tahun. 100 tahun lepas Nabi mati baru-baru timbul. Tak ada. Orang panggil bid'ah semua ilmu ni bid'ah belaka. Tapi bid'ah apa tu? Oh tu bid'ah lughawiyah, pada lughah dia panggil. Pada lughah. Kalau bid'ah pada bid'ah tu kena kandaknya bid'ah pada lughah, tak ada seorang habuk pun nak lari pada bid'ah. Hidup dalam bid'ah ke semua. Buat mahawitialai tu bid'ah. Pak orang Wahbi dah ada mahawitialai. Ada bid'ah juga. Oleh itu kena menentu bid'ah syar'iyah, bid'ah pada syarak lagu mana. Ada. Banyak pak kita lah, baru nak siapa tanya pak kita. Lagu mana bid'ah syar'iyah? Tu pakai mudah-mudah ya. Royak lagu tu ya. Benda hak tak ada dalil ataupun benda hak menyalahi dengan adillah syar'iyah, menyalahi dengan dalil agama, benda tak ada tunjuk oleh dalil syar'iyah, itu bid'ah pada syarak. Tak ada dah. Amba dak tengok hak lebih kemah takrif bid'ah yang ditakrif oleh imam kita Syafi'i. Hak tu hak paling kemah sekali. Hak di dalam Fathul Mubin, hak Imam Al-Baihaqi nakal di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, dan banyak Ibnu Katsir nakal dalam Al-Bidayah wan Nihayah, banyak kita nakal cakap Imam Syafi'i, walaupun ada di sana ada lafaz berbeza sikit-sikit tetapi maksud yang sama. Imam Syafi'i katakan Imam Syafi'i bagi bid'ah kepada 2. Satu bid'ah pada syarak, yang kedua dia panggil bid'ah pada lughah. Dia bagikan benda yang direka kepada 2. Satu dia panggil bid'ah dhalalah, yang kedua bid'ah yang mahmudah. Dia katakan ma uhditha al bid'atu bid'atan. Satu riwayat bid'ah itu ada 2. Satu ma uhditha, barang yang direka, yang dimengada-ngadakan, benda yang baru buat. Wa khalafa kitaban, dan menyalahi ia akan kitab. Itu lafaz tu tak mesti satu lafaznya ma uhditha mimma la yukhalifu kitaban. Ma uhditha, barang yang dimengada-ngadakan, wa khalafa, dan menyalahi ia kitaban akan kitab, menyalahi dengan Quran, au sunnatan, jawab mari au dah, bukan kena hipung, menyalahi Quran atau menyalahi dengan hadis, au ijma'an, ataupun menyalahi dengan ijma'.
au asaran ataupun menyalahi dengan asar, dengan kaedah-kaedah sahabat, fahuwa maka ia al bid'atu dhalalah, itu bid'ah dhalalah, itu bid'ah pada syarak. Itu bid'ah pada syarak. Benda yang direka tapi bertetengah, berlawan dengan Quran, berlawan dengan hadis, berlawan dengan ijma'. Itu mudah ya. Bid'ah pada syarak benda yang direka hak berlawan dengan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hak ni ijma' ulama kata dalalah, tak ada hak hasanah. Ada tak? Hak tak betul dengan Quran molek, hak tu boleh pahala. Ada. Tak betul dengan hadis boleh pahala, tak ada. Tak betul dengan ijma' boleh pahala besar, hak tu tak ada, tak ada. Hak tu hak kata ijma', tu faham situ. So lagi Imam Syafi'i kata ma uhditha minal khair, barang yang dimengada-ngadakan dia daripada khair, daripada kebaikan. Benda khair, benda kebajikan. Tak ada pada masa yang lampau, masa dulu tak ada, tapi dia reka baru je, baru buat. Reka pada masa Rasulullah ke, reka pada masa sahabat ke, tabi'in ke, atba'ut tabi'in ke, terus mari siapa ke bila-bila masa ni pun mari belakang ni mimma la yukhalifu kitaban, daripada barang yang tidak menyalahi ia akan kitab, tak menyalahi dengan Quran. Mimma la yukhalifu syai'an min dhalik, daripada barang tidak menyalahi ia akan suatu pun daripada yang demikian itu. Tak ada berlawan sikit habuk dengan Quran, tak ada berlawan dengan hadis, tak ada berlawan dengan ijma', tak ada berlawan dengan qiyas. Benda khair tak berlawan dengan hak tu, fahuwa al bid'atul mahmudah, itulah bid'ah yang dipuji. Itu Imam Syafi'i bagi. Kemahkum. Sebab apa boleh kata kemahkum? Kerana serupa dengan Nabi. Nabi kata man ahdatha, tu takrif bid'ah hak Nabi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa-siapa mengada fi amrina hadha ay fi dinina, di dalam agama kita ini, ma laysa minhu, akan barang, akan perkara yang laisa minhu, yang bukan daripada agama, fahuwa raddun, maka ia ditolak. Nabi kata benda yang direka, siapa-siapa reka benda bukan agama, dia masuk tambah di dalam agama, hak tu ditolak. Artinya siapa reka benda yang tidak ada hujah, benda bukan agama ni, tak ada tunjuk oleh Quran, tak ada tunjuk oleh hadis, tak ada tunjuk oleh ijma', tu dia panggil ma laisa minhu. Mafhumnya man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu, barang yang ia daripadanya, benda-benda agama, falaisa biraddin, maka tidak ditolak. Nabi kata ma laisa minhu, faham je tu. Kata dia kata kodok faham. Apa kalau tak faham, tak ada otak. Tak sepah apa, tak sepah, tak sepah, tak faham. Sebab tak faham tu dak jadi celaru, dak jadi tak erti tu. Ya kena faham lah. Seka-seka kaedah syarak. Syarak kecek. Nabi tak ada kata man ahdatsa syai'an fahuwa raddun. Nabi tak kata gitu. Nabi kata gitu kan? Siapa buat reka satu perkara ditolak. Ada. Nabi kecek, Nabi diberi mukjizat, diberi kelebihan dia. Nabi kecek jawami'ul kalim. Dia kecek pandak, makna dia padat, makna dia penuh. Makna pandak tu tak boleh buat seka dah hak Nabi. Buat seka makna jadi lagu lain. Kita pergi faham jatuh seka makna lagu lain. Tu penting cakap pesyarak. Kerana dia pandak dah. Dia awak mari cukup dah. Hak cukup dah. Tak boleh buat dah. Supaya mutu orang nak pergi muat getah.
Kita boleh tak lagi nak pecah? Kalau beli orang kedai boleh lagi nak buat magak, nak buat pelita. Orang nak muat naik atas atas bukitnya pecah habis dah pelita, tinggal tayang itu. Kita nak pecah ke apa lagi? Pecah tayar tak boleh muat kita habis dah, nak pecah habis dah. Ada hak penting situ dah. Pecah berik tu kan tak boleh berik, tak boleh bawa dah. Ya awak mari hak penting dah. Ada. Nabi kecek lagu tu dah, Nabi Quran buai seka tak boleh dah. Tak boleh dah. Ya mari kemas kau. Sebab kali yang awak mari suruh kita buai ke, jadi panjang Quran muat kereta, amun nak mari ngajar kena muat kereta, kena muat lori, muat puang awak mari, kena panjang. Ni dak dia buai we tinggal si bomolek dah. Tak boleh dah. Tak boleh buai sikit habuk dah. Tu ya lagu tu. Hadis ni yang penting dia sebut seka ada arti. Buai seka punah arti. Ma laisa minhu, barang yang bukan daripadanya, bukan daripada agama. Artinya kalau tak ma huwa minhu, barang yang ia daripada agama tak apa. Boleh. Bukti mana? Kena ada bukti pula, dalil pula. Dalilnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, sahabat Nabi sendiri. Dia reka pada masa Nabi, adakah Nabi tolak? Tu hak penting nak faham makna bid'ah. Kalau tak faham sini, tak tahu benda ni, tak usah kecek benda bid'ah, tak ertilah, tak betul lah makna bid'ah. Nak bila orang reka benda pada masa Rasulullah, sahabat reka pada masa Rasulullah, Rasulullah tolak ke tak? Rasulullah ada setengah dia tolak, ada setengah dia terima. Hak ada hak dia terima, banyak hak dia terima, ada hak dia tolak. Hak kita tengok situ, tu kata nak panggil bid'ah pada syarak lagu ada. Hak Rasulullah terima ialah benda tak ada bercanggah, tidak berlawan dengan Quran dan hadis. Dia cara sunnah dia. Ini sunnah Rasulullah. Kenapa satu daripada sunnah Rasulullah? Rasulullah tidak tolak semua perkara yang direka. Tulis molek, tepek pintu rumah, tepek pintu masjid, wapai besar waining siapa dok kerja atas seban. Tepek waining besar tepek. Setengah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak tolak semua perkara yang direkakan. Tulis ngada awak mah. Tulis ngada awak mah. Sebab payah nak temu tu. Tu sunnah kena faham. Sunnah ni fak kita dak faham kata hak Nabi buat ya. Tu tak faham sunnah juga. Sunnah pun tak faham lagi. Apabila tak faham sunnah nak pergi faham bid'ah lagu mana? Sunnah ni gapo dia sunnah? Pening aku. Bid'ah aku tak nak erti, tanya sunnah pula dah. Sunnah aku tak nak faham lagi bid'ah. Habis dia kena habis benda duk kat tepi-tepi tu, kita kena lepas habis licin habis baru terang. Sunnah ni makna sunnah Rasulullah bukan dengan makna benda Rasulullah buat saja. Sunnah Rasulullah makna tariqah, jalan Rasulullah, cara Rasulullah, manahid Rasulullah, curriculum hak Rasulullah, laksud hak Rasulullah, bab hak Rasulullah. Tak erti lagi, tak tahu siya Melayu, Anggris, Bili, Cina so ya tak pandai. Itu yang panggil sunnah. Sunnah dia panggil bab kong Rasulullah, bab dia ataupun laksud dia. Laksud naikkan rap ada kecek sia sikit, belajar cek sia tengok nak kena dak. Laksud Rasulullah, cara-cara Rasulullah yang cara nak terima apa yang direka-reka, apa yang dibuat. Lagu mana cara dia? Cara tu dia panggil sunnah, satu daripada sunnah Rasulullah. Hak dia buat satu pada sunnah, hak dia kata satu daripada sunnah. Lepas tu cara dia tu dia panggil tu sunnah hak besar dia panggil. Tu dia panggil manhaj ahli sunnah. Kita orang ahli sunnah, orang turut cara Rasulullah. Bukan mana turut sunnah Rasulullah, turut hak Rasulullah buat semua. Dah. Bukanlah gitu. Hak dia buat, hak sunat kita buat.
Lepas tu cara dia penerima dia tolak, cara tolak ke dia, kita kena turut cara dia juga. Jangan hak dia terima kita tolak. Ni buat kerja bid'ah yang besar. Benda hak Rasulullah terima dia tolak. Agaknya reka perkara hak molek ditolak. Rasulullah terima reka benda molek ni, orang panggil orang lawan dengan sunnah Rasulullah. Kerana dia tak faham sunnah, dia tak faham makna bid'ah. Ada ke orang reka pada masa Rasulullah? Ada tak? Tu tengok, kena tengok situ. Kalau tak tahu, kalau tahu kita tak usah kecek lah. Ngaji dulu, tak usah mengajar, tak usah ceramah. Berdosa. Ngaji dulu, tahu dulu. Benda sahabat reka pada masa Rasulullah ada tak? Ada. Selepas pada wafat Rasulullah, sahabat reka ada tak? Ada. Lepas daripada sahabat tabi'in reka ada tak? Ada. Lepas pada tabi'in sampai kiamat ada tak? Ada. Ada terus reka. Kita lah ni tengok duk reka banyak mana ni. Duk reka tambah. Tak apa, asalkan benda jangan bercanggah. Kalau gitu, pada masa Rasulullah sahabat reka banyak. Di antaranya sahabat reka beripung ramai-ramai pakak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas Allah taufik dan hidayah beri Islam. Rasulullah tak ada ajar. Pak dia pakak buat halakah. Sudah duduk satu ketika pakak beripung ramai. Beripung pakak duk kecek buah. Bila kecek buah, Rasulullah terbik jumpa dengan dia, tanya ma ajlasakum, apakah perkara yang buat wimu duduk sini? Apa boleh duduk ramai-ramai pakak duduk gini ni? Kalau sunnah biasa lagu tu Rasulullah tanya dah. Tak tanya dah. Tak kira lah, ikutlah biasa tak biasa, makna benda tu benda direka cerak. Sahabat tanya, kami duduk berzikir, duduk sebut, duduk syukur kepada Allah kerana Allah hidayah Islam, beri Islam, pakak duduk beripung gini, duduk ayat kata Allah beri nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah wa nahmaduhu ala ma manna alaina ala ma hadana lil Islam, makna gitu. Kami duduk beripung ni kerana Allah tunjuk Islam pada kami. Pak Rasulullah katakan, Rasulullah kata, mu pandai-pandai reka hai. Aku tak buat kali. Rasulullah talak itu dah. Rasulullah suruh bersumpah, Allahi, adakah mu berani bersumpah ma ajlasakum illa hadza? Mu berani sumpah tak? Kata tak, mu tak duduk manakah kerana ni, tak ada kerana lain. Takut bohong apa? Sahabat kata, wallahi, demi Allah, ma ajlasana illa hadza, makna begitu. Lapar tu bezalah, hamba tak ingat sangat lapar dia. Kami tidak duduk malaikat kerana ni. Rasulullah jawab kata, ya, aku suruh mu bersumpah ni bukan aku tahmah, bukan aku tuduh kata fak mu bohong. Nampak sekaligus supaya tuduh bohong. Kecek bohong apa? Cuba sumpah dengan berani sumpah dah. Dah, aku suruh mu bersumpah bukan aku tuduh bohong. Hanya aku nak ayat kepada fak mu, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah bermegah-megah dengan kamu akan malaikat. Allah buat kedebel dengan malaikat. Allah jadi kedebel dengan malaikat. So Allah kata, hei malaikat, mu tak sedut lawan aku, nak lawan aku tak leh. Allah buat gitu dengan malaikat. Mu gapo ya? Orang tak ada kecek apa hang nu, bertengok nu hamba aku tu. Nak duk syukur pada aku, terima kasih kat aku tunjuk dia Islam. Mu nama? Allah buat kecek, buat megah dengan malaikat ya bang. Nabi tolak tak? Nabi nak tolak kerana Allah terima. Allah terima. Bid'ah tak tu? Banyak. Bid'ah. Bid'ah lughawiyah. Bid'ah pada lughah reka. Tanya bid'ah tak reka? Tak reka. Tapi panggil bid'ah syar'iyah tak? Mana berlawan? Mana dak Quran hak larang beripung syukur Tuhan, pakak beripung? Mana hadis larang? Mana ijma' larang? Tak ada. Dia mau kata fak ya jawab.
Hak ni buat wisaru kita. Tapi tu kena lepas webin, dia kena jawab pula. Baru terang. Kalau tak jawab klik lagi dengan radio online ni siap pula. Ha? Oh, hak tu tak apalah Nabi terima dan Nabi terima jadi hadis. Ha, tu jawab-jawab itu. Apa ni kita pula? Ha? Dan Nabi terima tak apa, Nabi terima jadi hadis dah. Jadi hadis Nabi ya panggil. Kita jawab, dah. Hak sahabat buat tu Nabi terima dah ke mana? Kau Nabi kau yang buat tu ya, Nabi kata tak apa dah ke mana? Ada lagi tu. Lepas Nabi terima syukur, hak belum Nabi terima kita dak kira. Nak royak atas sunnah Nabi ni bila orang buat hak dia tak buat dia tak tolak nak situ. Itu kaedah Nabi. Berapa banyak hak kita sudah buat mari contoh. Tu satu daripadanya. Sebab tu ulama kita dia tulis sebuah buku Abdullah Mahfuz, dia tulis sebuah buku hadis, beratus hadis tentang menunjuk kata benda yang direka bukan bid'ah, sabit di dalam hadis Nabi. Hak benda direka bukan bid'ah dalalah. Tu satu segi. Tu nak rajak atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara penerimaan dia. Sebab itulah Nabi kita dia tak tolak semua perkara yang direka. Dia ada hak dia tolak, hak berlawan dengan Quran hadis. Membuat mudarat diri, Quran lagi. Tak tidur, buat mudaratkan mata, buat mudaratkan diri. Hak tu Nabi lagi. Lepas tu hak nak ambil ringkas, nak rekah, nak kesimpulan. Buat hak Nabi tak buat, turut takrif buat Wahabi ni. Takrif orang bid'ah hak biasanya, bid'ah iaitu benda hak Nabi tak buat, benda hak sahabat tak buat, benda hak tabi'in tak buat, benda hak orang salah tak buat. Kita kena berani kata takrif begitu adalah salah, takrif begitu ialah bid'ah. Takrif tu sendiri dah bid'ah. Berani, kalau tak berani gitu tak payah lagi. Berani tak kata? Berani. Kena kata berani dulu. Tak kata berani kena beradu lah. Berani. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab takrif begitulah reka. Sungguh Nabi tidak takrif, sahabat tidak takrif. Takrif ni berlawan dengan Quran dan hadis. Mana kata hak Nabi kata bid'ah ni benda hak aku tak buat, benda sahabat aku tak buat, benda hak salah tak buat. Mana Nabi kata? Cuba kita tanya je. Kita tanya balik dia tengok. Nabi kata mana? Bid'ah ni benda hak aku tak buat. Nabi kata mana? Kalau boleh buat mari boleh bui. Kalau ada duit 1 juta boleh bui. Kan duit tak ada. Nampak mana? Tak ada. Bila tak ada tu je reka. Banyak kita tambah salah pula dah. Salah boleh buat hukum ke? Salah dia boleh buat hukum sunat. Benda hak tak boleh dia boleh buat tak salah. Kalau Quran kata tak boleh dia salah buat boleh ke? Tak boleh. Apa tu juga ambil salah buat alasan. Bila salah buat tak apa, tak bid'ah. Salah mana boleh nak reka hukum pandai lebih pada Nabi? Tu kata bid'ah tu reka besar panggil. Dalil kata reka besar. Dalil mana? Kita tanya. Kita faham. Nabi kita dia buat semua kedak benda haram. Nabi kita dia buat semua kedak benda sunat. Nabi kita dia buat semua kedak benda wajib. Nabi kita buat semua kedak benda haram. Nabi kita buat semua kedak benda makruh. Hak Nabi tak buat tu ada kedak hak wajib. Kita tanya kita tak apa. Nabi hak Nabi tak buat ada kedak hak sunat. Hak Nabi tak buat tu ada kedak hak haram. Hak Nabi tak buat tu ada kedak hak haram. Kita sendiri pun nak jawab tak pandai. Takut situ pula. Dipahal situ ya. Ni pahal hak ni mudah dah. Jadi orang hak kata tak ada bid'ah hasanah, dia kata takrif bid'ah buat hak Nabi tak buat. Lepas kita kena soal, hak Nabi tak buat tu berapa perkara? Kita nak tahu dia situ.
Berapa perkara hak Nabi tak buat? So ya ke? Hak bid'ah so ya ke? Hak haram so ya ke? Hak gapo? Kita kena jawab tak betul kalau so. Ada hak Nabi tak buat, ada hak harus. Cerak hak tu. Sebab apa? Sebab benda harus banyak. Bila tak habis, boleh ke tak kita nak buat habis, Nabi nak buat habis? Tak. Nabi kita naik ke tak kapal? Tak naik. Nabi kita naik tak kereta? Tak naik. Nabi kita naik ke tak motosikal? Tak naik. Tu benda yang harus. Nabi makan tom yam ke tak? Nabi makan gula kari India ke tak? Ada. Itu dia panggil benda harus. Bila tak habis, kalau gitu Nabi tak buat, nak kata bid'ah dalalah semua tak boleh. Sebab ada harus hak Nabi tak buat. Ada ke tak hak sunat Nabi tak buat? Hak tu tak berani kata aku. Ada. Benda hak sunat Nabi tak buat ada. Bukan Nabi buat semua hak sunat. Hak mana Nabi tak buat hak sunat? Sunat wudu tu sunat juga. Sunat maya sunat semaya sunat wudu, maya sunat ketika nak kena bunuh. Kita nak kena bunuh, sunat kita semaya dulu 2 rakaat. Minta dengan orang nak bunuh kita, minta aku nak semaya sunat 2 rakaat. Sunat juga. Sunat wudu, berzikir 12,000 sehari semalam. Nabi dah ada berzikir 12,000 sehari semalam. Tak tahu, tak ada. Nabi tak ada berzikir 12,000 sehari semalam. Tak ada, sabitlah hadis. Tapi boleh ke tak? Kita nak berzikir 12,000? 12,000 tak boleh. 20,000? 100,000? 100,000 tak boleh sebab tak ada nak tidur, bakal tak buat apa perkara. Salah ke tak kita berzikir banyak? Kita tengok di dalam kitab Abdul Hayy Al-Laknawi, kitab dianya Al-Iktsar minat ta'abbud laisa bi bid'ah. Banyak ibadat bukan bid'ah. Kita banyak ibadat. Rasulullah kata as-salatu khairul mawdu'. Semaya ni ibadat yang paling baik sekali, yang paling banyak kebajikan. Fastaksir au aqilla au kama qal. Hendak musmaya banyak ataupun musmaya sikit. Tiga. Kalau itu semaya banyak, maya 200 rakaat. Imam Ahmad semaya. Rasulullah tak ada maya banyak. Rasulullah tak lebih pada 11 rakaat semalam dia semaya. Imam Ahmad ni dah tua hak menetai bid'ah sungguh. Dia semaya ratus-ratus rakaat. Makna apa? Maknanya benda sunat yang Rasulullah tak kerja boleh kita buat. Sunat Rasulullah tak buat, banyak sunat Rasulullah tak buat. Boleh jadi di sana, boleh jadilah tolong orang kena bah. Rasulullah tolong tak orang kena bah? Lebih-lebih lagi orang Kelantan kena bah. Rasulullah tolong tak? Tak ada nak mari bandar Kelantan pun tak ada lagi masa tu. Kita pergi tolong orang Kelantan kena bah. Itu bagi satu daripada amalan sunat, tolong orang susah. Ya bangit. Banyak perkara yang sunat. Berzikir je tengok Rasulullah semaya. Rasulullah kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da. Adapun seorang sahabat dia kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tak serupa dengan Rasulullah. Tak serupa. Itu benar sunat juga. Ulama kita kata sunat. Tak habis pergi baca dalam kitab Sunnah wal Bid'ah bagi Abdullah Mahfuz. Dia tulis yang paling lekatnya kitab Tahqiqul Bid'ah. Itu hak paling lengkap sekali. Boleh kenal lah dah. Benda wajib pun ada hak Rasulullah tidak mengerjakan. Ada. Bukan benda wajib di atas Rasulullah, benda wajib. Benda wajib tapi tidak wajib di atas dia, kerana benda ni tak berlaku masa dia. Dia mari berlaku masa belakang. Seperti di masa kita hari ni. Berlaku di masa kita hari ni, orang buat mari benda-benda yang palsu di dalam agama, wajib kita tolak. Orang tak semaya.
Orang tak semaya, orang tak keluar zakat, orang mengaku jadi Tuhan, orang mengaku jadi Nabi. Apa kita nak kata? Orang murtad daripada agama, jatuh agama, kita nak buat agama. Boleh ke tak kita nak bunuh dia? Kerajaan boleh bunuh tak? Boleh. Apa hukum dia? Wajib bunuh. Kerana Nabi kata man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama hendaklah kamu bunuh akan dia. Nabi kata umirtu an uqatilan nas, aku disuruh perang bunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mengaku la ilaha illallah. Ada. Bila orang murtad, hukum dia kena bunuh. Kita bunuh orang murtad tak berlawan dengan sunnah Rasulullah. Pakai wajib ni. Rasulullah tak buat. Rasulullah bunuh tak orang murtad? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada orang murtad pada masa dia. Murtad yang siapa tak hak kena bunuh. Orang tak keluar zakat ada tak pada masa Rasulullah? Tak ada. Di masa Sayyidina Abu Bakar ada orang tak keluar zakat. Sayyidina Abu Bakar perang dengan orang tak keluar zakat. Itu yang panggil benda wajib. Benda wajib Rasulullah tak kerja. Bid'ah ke tak? Kalau kata bid'ah, Abu Bakar kerja bid'ah. Memang ada sahabat faham bid'ah. Sahabat kata macam mana Abu Bakar mu nak buat hak Rasulullah tak buat? Ada? Berlawan dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata wallahi, demi Allah, lau mana'u iqala ba'irin, kalau mereka itu tegah akan tak bui kepada aku ega uta pun, tali hak dak tamat di lutut uta pun, la qataltuhum, aku nak perang bunuh. Kalau tak bui hak tu pun aku nak perang. Jangan tak bui zakat, tak bui tali tak bui tali uta tu pun aku nak perang. Sebab Abu Bakar dia tahu hadis Rasulullah. Bila faham nak sini suti, detik ni suti. Pendapat sahabat sekalipun seperti kata Ibnu Mas'ud misalnya, dia kata benda yang tak dibuat oleh Rasulullah bid'ah. Boleh kita bakar tak? Abu Bakar dia kata benda yang tak buat oleh Rasulullah bukan bid'ah. Apa nak bakar hak mana luar ni? Nak kita bakar Abu Bakar. Sebab apa kita bakar Abu Bakar? Sebab ya Abu Bakar itu sebab ia dekat dengan Rasulullah. Tak kena lagi. Tak kena putih. Tak kena putih. Kerana dia kena dengan kaedah, kena dengan sunnah Rasulullah, kena dengan Quran. Hak dia kena. Sebab apa? Dia ambil pada sunnah Rasulullah. Dia faham di sunnah Rasulullah, cara Rasulullah, ambil di hadis Rasulullah. Orang hak faham kata buat benda hak Nabi tak buat bid'ah, itu tak betul fahamnya dia. Walau sahabat pun fahamnya tak betul. Lepas tu kebanyakan hak sabit seperti sabit pada Ibnu Mas'ud tu tak sahih. Kalau sahih ditolak kerana pendapat tu tak betul dengan sunnah Rasulullah, tak betul dengan adillah syar'iyyah, walau sahabat pun. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia kata bila pendapat sahabat kami pilih. Kita pilih. Bila Al-Quran dan hadis dia kata ni fa'alar ra'si, maka di atas kepala kami junjung, kami terima 100%. Kalau perkataan sahabat nakhtar, kami nak pilih, nak tengok hak mana betul tak betul. Kalau kata Syanung bin Syanung, nahnu hum rijalun wa nahnu rijal, dia orang kami orang, dia pandai kami pandai. Abu Hanifah kata sama-sama orang ya, orang lain sahabat dia hormat tu dia tak kata dia sahabat ni boleh jadi salah. Kita pilih. Yang ni kena pilih dulu, bukan kata kena semua. Tak kena semua. Kalau tidak gak, Siti Aisyah tidak sesat, tidak bertaubat. Abdullah bin Zubair tidak bertaubat ketika dia tubik perang dengan Sayyidina Ali. Sahabat ada fikiran salah, perang dengan Sayyidina Ali. Tu fak sahabat, fak salah belaka tu fak sahabat. Bertaubat kerana dia salah tubik perang dengan Sayyidina Ali.
Banyak orang sahabat hak tak ada kena bunuh bertaubat. Ada hak lari. Bila dia ingat kepada hadis Rasulullah, siap dia salah, lari. Bila lari puak Sayyidina Ali ni dia bunuhnya, bunuh lagi, muka dok perang. Sayyidina Ali marah. Itu nak rakyat kata puak sahabat ni ada betul ada salah. Sayyidina Umar sendiri pun ada berlaku satu ketika dia nak rapah harta orang, duit belanja mahal, nak rapah ambil Baitul Mal, salah. Sehingga orang betina Quraisy royak kepada dia, aku nak turut hak mana? Siapa hak lebih berhak aku nak turut? Mung kau Tuhan. Siapa sangka tu? Sayyidina Umar kata, "Gapo? Tak ni. Mung kata bila belanja lebih pada hak belanja pada masa Rasulullah, mung nak rapah masuk Baitul Mal, Allah kata bila buidah belanja tak boleh ambil gelik." Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Bila widah belanja mung tak boleh ambil gelik. Sayyidina Umar kata, kullu ahadin afqah min Umar. Semua orang pandai pada Umar belaka. Umar jahil kata, tak ada Umar ni, jahil Umar ni. Naik atas mimbar rakyat kata, wahai manusia semua, buatlah harta kamu apa hak mu kandak. Tak apalah, hartamu ikut mung lah. Nak belanja berapa juta pun ikut mung lah. Dan mana fikir dia mari fikir kata nak buat serupa dengan Rasulullah. Buat tak serupa Rasulullah dia nak rapat. Dia mari fikir nak susun negara, nak jadi maju sikit, tapi yang dia bercanggah dengan Quran. Dia sendiri mengaku. Tapi Sayyidina Umar tak apa, dia mengaku. Kita ni masalah tak mengaku, tak kena dah tak mengaku. Hak tu hak jadi masalah ya. Tak erti dah tak mengaku, kata tak erti. Tak faham cerak-cerak dah, tak faham betul-betul. Orang tak erti, orang tak faham hak ni, tak faham lah makna bid'ah. Wi bahasa yang mudah-mudah. Faham kata Nabi kita buat semua kedak benda hak Nabi tinggal tu ada kedak benda hak sunat. Wi faham je tu? Adakah Nabi kita buat semua benda sunat, adakah Nabi kita buat semua benda wajib? Faham situ faham lah dah bid'ah. Kalau kata ya Nabi buat semua dah, Nabi royak semua arah habis dah, benda sunat benda wajib semua dah Nabi buat belaka dah. Tak ada dah. Kalau tambah pada tu, ya betul bid'ah. Kalau ada di sana lagi hak Nabi tak buat, tak boleh nak kata benda Nabi tak buat bid'ah. Itu kesimpulannya. InsyaAllah ada soalan tambah mari lagi. Minggu depan kita tengok hadis Ibnu Mas'ud tu pula. Nak jawab hadis Ibnu Mas'ud dengan secara detail insya-Allah taala. So hadis Ibnu Mas'ud ni duk lagi tak mana. Sahih ke dhaif? Ya kecek baik mana? Dia mau faham baik mana insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. A'udzu billahi minasy